Okay, so kita mula kelas hari ini. So, cikgu akan bincang soalan-soalan yang diberi oleh 4 sains 1 yang mereka kata mereka salah punya. Okay, cikgu tengok kejap ya. Okay, kita pergi kepada okay, ini soalan. Kamu nampak kan? Okay, ini soalan 5 dibuat oleh kawan kamu. Dia buat separuh, dia tak boleh lah. Okay, kita tengok kamu tengok kertas sendiri. Okay, soalan 5 dia kata seputang ketiga. Seputang ketiga dalam satu janjang geometri. So, cikgu nampak kawan kamu memang pakai rumus janjang geometri. Okey. Dia bagi seputang ketiga. So, kawan kamu buat T3. Okey, AR kuasa 2, betul. Dan jawapan dia kata seputang ketiga ialah 16, betul. Okay, lepas tu cikgu kata hasil tambah seputang kedua dan keempat. So, silap. Okey, boleh. Silap di sini dia kata hasil tambah seputang ketiga dan keempat. Maksudnya kalau kamu tulis ini maksud awak ialah S4. Ini seputang ketiga. Soalan kata hasil tambah seputang ketiga dan keempat. So silap di sini, silap di sini. 4 ini. Bukan S4 tapi T4. Boleh tak, siapa yang bagi saya jawapan ini So seputang ketiga tambah seputang keempat maksudnya T3 tambah T4. T3 tambah T4. So macam kawan kamu dia nampak shortcut dia T3 itu ialah 16. So okey lah. So hanya perlu betulkan T4 kamu. T4 itu gunakan rumus so dia akan jadi A kuasa 4/1 3 AR3. Boleh? So kawan ini kamu sambung sendiri. Boleh ya? So di situ aja. Salah faham soalan. Dia kata tambah seputang ketiga dan seputang keempat. Sepatutnya T3 tambah T4. Bukan T3 tambah S4 ya. Okey ya? Boleh ya? Boleh? Perlu ke saya teruskan? Boleh. 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 Okey. Ada lagi tak? So, 4 sains 1 yang lain tak ada 4 sains 2 dan 4K1 ada orang nak bagi? Kalau nak kamu tangkap gambar bagi saya. Sekarang. Kalau ada sains 2 dengan K1 lah sebab sains 1 baru bagi 1 aja. Teacher, kalau ada salah tapi kita tahu salah je, tak payah tangkap Kalau gambar kamu kan tak tahu teacher? salah apa tak apalah. Yang pentingnya tahu sendiri salah di mana sebab sekarang so tak boleh hantar buku kepada saya, cikgu tak boleh semak. So kamu mesti tahu sendiri salah di mana. Tak tahu kamu tangkap gambar di sini. Okey teacher. Boleh ya. Yang pentingnya tahu sendiri salah di mana. Sains 2 dengan K1 ada tak sesiapa nak tangkap gambar bagi saya tengok kesalahan kamu? Janganlah semalu bagi orang nampak kesalahan kita sendiri, tak apa. Kita belajar kan? Okay? Yang pentingnya tahu kesalahan sendiri. Okay, ada lagi? Oh, ingat jawapan ke kamu ni? Okay, cikgu bagi tengok jawapan sekali lagi. Cikgu bagi 1 minit aja. Tak ada orang tangkap gambar bagi saya angkat semua orang sudah tahu jawapan. Okay, 4 sains 2 dan 4K1 kamu masuk dalam grup punya lah. Nak PM boleh kok. Tapi cikgu lebih suka masuk dalam grup supaya semua orang nampak. Okay.
semak jawapan sendiri. Kamu jangan kumpulkan kerja tak buat. Ini lagi susah. Kalau di sekolah okey lagi. Online punya kalau kamu tertinggal lepas tu nak sambung balik sudah sangat susah. Okey, so cukup 1 minit. Saya tengok ada orang lagi tak? Bagi saya benda yang saya nak tengok. So, tak ada orang. Tak ada orang. Kita sambung kepada lesson hari inilah. Ya. So, kita sambung balik buka surat 4. Buka surat 4. Buka surat 5. Contoh semalam yang tak habis tu. Contoh 5 dan 6. Sudah lebih belum? Contoh 5 dan 6. Okay. Contoh kelima ini ya. Okay. So bila soalan bercerita tentang masalah-masalah janjang, dia kadang-kala mungkin melibatkan ketaksamaan. Maksud ketaksamaan ialah kita tak semestinya tiap kali ialah sama dengan. Kalau sama dengan itu ialah persamaan. Kalau ketaksamaan, maksudnya mungkin melibatkan lebih besar atau sama dengan, lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Okay. So kalau kamu tengok kali ini, contoh yang kelima ini, maklumat yang cikgu bagi ialah hasil tambah N sebutan yang pertama melebihi 1000. Mana datang ketaksamaan tu? Perkataan ini. Melebihi. Boleh ya? So, untuk soalan ini nampak macam susah, tapi sebab cikgu sudah bagi sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat kepada kamu kan. So, kalau siapa tidak mahu gunakan rumus, soalan ini boleh. Sebab kita mampu senaraikan. Tak macam soalan 1 tak 4 sebelum ini, dia tak bagi sebutan pertama, kedua, ketiga. Kita nak senarai, tak boleh senarai. Macam soalan 5 ini, sebenarnya kalau tak nak pakai rumus, kamu nak senarai, boleh. So, di sini cikgu akan terangkan kedua-dua kaedah kalau saya senaraikan dengan kalau saya pakai rumus. Okay? Cikgu mula dengan pakai rumus punya dulu. Okay. So, ini ialah janjang geometri. Okay? Buat soalan jenis-jenis ini, pertama kena tahu dulu itu janjang apa. Sebab ini mempengaruhi rumus mana kita nak pakai nanti. Ya. Okey, maklumat ini. Hasil tambah N sebutan yang pertama. Apa yang diwakili dalam simbol matematik? Hasil tambah N sebutan yang pertama. Salah seorang? S. Okey, S. S berapa tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu soalan memang nak tahu apakah nilai N itu. Okey. So sekarang dia kata hasil tambah N sebutan pertama dia melebihi 10,000. So kali ini bukan persamaan. Kalau kamu tulis sama dengan, dia tak melebihi, yang ngam-ngam 1000. So kalau dia kata melebihi, simbol yang betul ialah apa? Melebihi. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Melebihi. Lebih besar. Lebih besar. Ada sama dengan tak? Kalau cikgu kata melebihi 10,000, boleh tak 10,000? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh maksudnya simbol itu tak ada sama dengan lah. Okay. So, cara buat sama macam sebelum ini juga. Janjang geometri melibatkan SN. So, apakah rumus yang sepatutnya saya pakai? Cuba baca kejap rumus dia. SN, janjang geometri punya. Dengan kurungan, cikgu tahu lah. Kamu pilih rumus betul sudah. A kurungan A N tolak 1 A tolak 1. Okey, kita masukkan. A tahu tak?
1. Okey. A tahu. A dia 1 tahu. A tahu tak? 2. Dan kan R. maksudnya hubungan dia ialah darab. Ataupun kamu cuba ambil 2 sebutan yang berturutan, kita nak cari nisbah kan? So 2 sebutan tu, sebutan belakang bahagi sebutan depan tu. 2 ke? 3 ya. So hubungan ialah darab 3. Okay, so A kita ialah 3. N tahu tak? Tak tahu kan? N tak tahu. Tolak 1. A tadi kata 3 kan? 3 tolak 1. Lebih besar daripada 10,000. Okey. So kali ini kita ialah lebih besar. So nak pakai calculator, shift calculate tak boleh lah. Kita kena buat manual. Okey. Kita cuba kita cuba. Okey. So yang mana satu kamu boleh ringkaskan? 3 tolak 1. 3 tolak 1 kita boleh buat. Dia akan jadi 2. 2. So kita boleh buat ini. Alamak, sorry. Kejap, terpadam. 3 tolak 1. So apa yang kita boleh buat ialah ini. Di mana nanti dia jadi 2. Ada lagi? Cikgu boleh darab tak 1 dengan 3? Boleh. Tak boleh sebab dia ada kuasa. Faham tak? Kalau sekarang kita ada 1 darab 3 kuasa N. Dalam matematik, kuasa kena buat dulu. So saya tak boleh kata, cikgu 1 darab 3. Sebab M tak tahu nilai kan. So cikgu saya buat 1 darab 3 dulu. Tak boleh. Sebab dalam matematik, kuasa mesti buat dulu. Ataupun cikgu terang macam ini. Okey, katakan awak tahu nilai, cikgu bagi satu contoh untuk terangkan kalau kamu buat apa akan jadi. Okey, cikgu bagi nombor yang kamu tahu. Okey, contohnya cikgu kata 2 darab 4 kuasa, okey, 3 lah. 3 darab 4 kuasa 2. Okey, ikut peraturan matematik, mana satu kena buat dulu? Kuasa. Kuasa. So kita sepatutnya buat 4 kuasa 2 iaitu 4 kuasa 2 berapa? 16. Bukan darab kuasa. 16. So kita dapat jawapan 48, betul? So ini jawapan yang betul. Tapi kamu kata, cikgu, saya tak mau buat kuasa 2 dulu. Saya nak buat darab dulu. Macam tadi, saya nak 1 darab 3 dulu. Kalau kamu darab dulu, dia akan jadi 3 darab 4, 12. 12 kuasa 2. Adakah dia sama dengan 48? Tak kan? So di sini, kamu akan nampaklah benda ini adalah salah. So bila ada kuasa, kita tak boleh darab. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya nak 1 darab dengan 1, itu bolehlah sebab dua-dua nombor tak ada kuasa. So 1 boleh buat, 1 tak boleh buat, tak payah buat lah. Tapi cikgu tanya kamu. Okay, kalau kamu ada, ini satu kurungan kan, kejap. Ini dalam satu kurungan. Kemudian dia darab dengan 1. Dalam matematik, kalau kita ada satu benda darab dengan 1, apa kita akan dapat? Sama. Dapat dia balik kan? So, persamaan yang cikgu tulis ini, kita boleh ringkaskan jadi macam ini ya. Okay, kamu boleh ringkaskan jadi atas tinggal 3 kuasa N tolak 1. Sebab darab 1 dapat dia balik. Bawah tinggal 2. Okey. Siapa lagi boleh sambung? Siapa lagi boleh sambung?
Nak buat apa lagi? Okey, bahagi 2 kita boleh pindah ke sebelah kanan, kita darab 2. So kita dapat 20,000 di sini. Sini tinggal 3N tolak 1. Okey, soalan saya. Simbol lebih besar itu perlu ubah tak? Tak payah. Tak payah. Okey, 4 sains 1. Ingat lagi dah cikgu cakap. Dalam 4 keadaan, simbol itu mungkin kena ubah. Apakah 4 keadaan? Apakah 4 Darab Okey, okey. negatif. Okey, kejap bagi Darab saya. negatif bahagi negatif tukar sama suka. Sebab kita kena 4 sin 2 tu tak tahu lagi. Kita kena bagi sikit. Okay? So yang pertama ialah Darab Darab negatif. okay, darab negatif. bahagi Contohnya, negatif. Yang kedua, Bahagi negatif. Bahagi negatif. okay, ketiga, Tukar suka sama suka. tukar suka Tukar suka sama Maksudnya, suka. sebelah kiri tulis di sebelah suka sama suka. Sebelah kiri tulis di sebelah kanan tulis di sebelah kiri. Tapi tak ubah apa-apa. Itu baru suka sama suka. Kalau kita ubah sesuatu, Ubah itu ubah semua tanda. okey. Kemudian yang satu lagi ialah ubah semua tanda. Maksudnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. So sekarang kerja kamu ialah darab 2. Adakah merupakan salah satunya? Tak ada. Tak ada kan? Itu sebabnya kita kata cikgu simbol tak payah ubah. Masih lebih besar. Kenapa? Okay. Tak payah ubah sebab tak masuk mana-mana satu syarat di situ. Okey, cikgu sambung lagi di sebelah bawah ini. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Bawa negatif 1. Negatif 1. Bawa negatif 1 ke tolak 1 sebenarnya? Tolak. Itu sebenarnya fungsi sebagai tolak 1. So tolak 1 pindah ke sebelah kanan. Tambah 1. So kita dapat 20,001. Sebelah sini tinggal 3 kuasa N. Okey, balik kepada soalan saya. Kali ini perlu ubah simbol tak? Tak. Tak. Sebab kerja kita tambah 1. Kalau kamu tengok 4 syarat yang cikgu tulis di situ, langsung tak ada kaitan dengan tambah punya kan? So tak payah ubah. Okey, sampai sini. Okay. Sebelum sampai sini nak buat kerja seterusnya, kalau kita nak buat betul-betul, kita kena melibatkan tajuk keempat. Tapi kalau kita tak buat tajuk 4, kita pun mampu buat. So kamu keluarkan kalkulator. Semua orang keluarkan kalkulator. Okay. So kita sekarang try and error lah. 3 kuasa berapa akan lebih besar daripada 20,001? Okay. Contohnya, okay, kita sama-sama buat. Kamu nak cuba 3 kuasa berapa? Suka hati. Cakap satu nombor, semua orang cuba. Nak berapa? Ada orang nak cakap? Kuasa 7. 7. Okey, kita cuba 3 kuasa 7. So kalau kita tekan 3 kuasa 7, jawapan dia 2187. Adakah sudah melebihi 20,001? No. No. So cuba lagi, besarkan nombor. Ya, nak 3 kuasa berapa kali ini? Macam jauh sikit kan? 9 aja. Okey, 9 lah. Okey, 9 dapat 19683. Sudah melebihi? Belum. Belum, tapi dah sampai sudah kan? So kita cuba naik sikit lagi. 10. 10. Okey, bila kamu tekan 3 kuasa 10, kamu dapat 59049. Okey, cikgu tulis di sini ya. Ini maksudnya, kalau kamu tekan 3 kuasa 10, kamu dapat 59049. Tadi bila kamu tekan 3 kuasa 9, kamu dapat 19683. So, apakah nilai N? Nilai minimum, maksudnya nilai paling kecil. Apakah nilai N yang paling kecil supaya dia melebihi? Jawapan kamu? 10. 10. Ikut 10. Mungkin kamu kata, cikgu, saya tekan 3 kuasa 11 pun melebihi.
Ya, 3 kuasa 11 memang melebihi. Tapi masalahnya 10 lagi kecil. Sebab soalan saya kata nilai minimum. So kita terpaksa pilih 10 lah, kita tak boleh pilih 11. Sebab 10 sudah mencukupi. Boleh Sebenarnya untuk selesai soalan ini, kita memang perlu gunakan 4 lah. Tapi sebenarnya boleh juga kamu pakai teknik try and error. Sampai kamu dapat melebihi. Jangan exam tidak. Apa dia? Exam kamu buat macam ini pun tak tolak markah. Tapi kamu tulis lah. Okay, saya buat 3 kuasa 10 macam ini. 3 kuasa 9 yang macam ini. So, saya pilih N saya 10. Boleh diterima, tak apa. Hanya bila kamu belajar part 4, kamu akan nampak, oh, ada cara yang lebih standard sikit lah. Tapi tak ada masalah. Tidak mempengaruhi markah kita. So, ini ialah teknik kita selesai dengan kaedah rumus. Tapi bila melibatkan ketaksamaan, ramai orang tak sukalah sebab dia pening sikit. Kalkulator tak boleh tolong. Kalau tadi itu ialah sama dengan, kita boleh tekan kalkulator. Okay? Tapi bila-bila lebih besar, kalkulator sudah tak boleh tolong kita. Okay? Tapi kalau kamu tengok balik soalan ini 4K1, cikgu tengok kamu punya Cikgu Andrew bagi kelas pukul 11 lebih kan? Kamu boleh tak beritahu Cikgu Andrew dia ubah masa sikit sebab cikgu sudah tak boleh ubah, cikgu melibatkan 3 kelas. 4K1 Betul. Kamu bincang dengan Cikgu Andrew, cakap kamu ada kelas 11 sampai 12. So sama ada dia lebih awal ataupun lebih lewat. Supaya kamu masih boleh join kelas cikgu lah. Boleh ya? Okey. Balik ke mana sudah? Okey, balik kepada soalan 5 saya. Okey, so ini ialah kita gunakan kaedah rumus. Tapi kalau kamu tengok soalan ini, sebenarnya kalau saya tak nak gunakan rumus, boleh. Sebab saya boleh senaraikan dia. So, cikgu cuba terangkan dengan teknik yang senaraikan punya. Sebenarnya kamu memang akan nampak. Kalau soalan itu saya boleh pakai teknik senarai jauh lebih senang. Itu sampai satu tahap, cikgu memang beritahu pelajar saya, kalau soalan ini boleh senarai, pakai sajalah teknik senarai. Tak payah rumus-rumus, peninggang orang. Okay? So, kalau pakai teknik senarai, macam mana kita buat? So, kita senaraikan sikit. Okay? Kita senarai lebih sikit sebutan kita. Okay, ada 1, 3, 9, 27. So, kita masuk kalkulator lah untuk kira dengan cepat ya. Okey. 81. Okey, lepas tu 2, 4, 7, 2, 9, 2, 1, 8, 7. Okey, mungkin kamu kata, cikgu, bila nak berhenti ni? Sebenarnya kalau cikgu tulis macam ini, cikgu pun tak tahu bila berhenti. Kadang-kadang cikgu tulis saja. Sampai cikgu rasa, okeylah nak berhenti lah, saya pun berhenti macam itu aja. Nanti tak cukup, saya boleh tambah. Kalau sudah lebih, tak apalah. Macam itu. So contohnya cikgu tulis 2 baris penuh. Sebab itu saja ruangan ada pada saya. Okay, lepas tu soalan kata, hasil tambah dia akan melebihi 10,000. So apa kerja saya buat? Saya tambahkanlah. Macam kita sekarang, kan kita ada kita masalah COVID-19. You perasan tak? Kementerian Kesihatan kita, tiap-tiap hari dia umumkan, okey, hari ini ada berapa kes kematian. Lepas tu dia mesti bagi kita kumulatif kematian kita berapa. Itulah maksudnya hasil tambah. Kita jumlah kumpulkan. Okay? So sekarang bila kita nak tahu hasil tambah yang sebutan pertama, kita pun kumpulkanlah. So sebutan pertama kita 1, sebutan kedua kita 3. So maksudnya bila sampai 2 sebutan saya sudah ada 4. Bila tambah lagi 3 sebutan saya sudah ada 13. Bila ada 4 sebutan kita kumpulkan berapa? 40. Lepas tu bila kita kumpulkan 81, kita ada 1, 2, 1. Sampailah belum? Jauh ni. Tambah lagi 2, 4, 3. Kita ada 3, 6, 4. Tambah lagi. Kita ada 1, 0, 9, 3. Tak sampai lagi. Tambah lagi apa? 2, 1, 8, 7.
Kita ada 3280. Belum lagi. Tambah lagi 6561. Cikgu ada 9841. Yang ayah beza sikit lagi. Tambah 19683. Cikgu ada 2952. Cikgu ada salah kira mana-mana ke? Okey. Okay. 29524. Sudah lebih kan? Cikgu nak 10,000 aja. Melebihi 10,000. Okay? Cikgu nak melebihi 10,000. Sini. Melebihi 10,000. Sekarang ini sudah melebihi 10,000. So, sini ialah hasil tambah. Ini pertama kali melebihi. So, kita boleh ambil dia. So, sekarang cikgu sebenarnya sudah ada berapa sebutan? So, kita bilanglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila saya jumlahkan 10 sebutan pertama, saya melebihi 10,000. Kalau saya jumlah 9 aja tak cukup lagi. So, jawapan saya 10 sebutan. N itu ialah 10 lah. N itu sama dengan 10. Sama saja jawapan dia. Boleh faham? Okay. So, ada dua cara. Satu cara kamu gunakan rumus. Satu cara kamu pakai teknik senaraikan. So, bila kamu senaraikan, kamu senarai sampai, sebenarnya tadi cikgu penting yang nyaman sebab kertas saya itu saja ruangan ada. Kalau kamu kata, cikgu kalau saya tersenarai lebih, ada masalah ke? Tak ada masalah. Kalau kamu tersenarai lebih itu tak berhenti jumlah je lah, berhenti di sini. Lepas tu tulis jawapan keluar. Okey punya. Tak payah pada yang terlebih senarai pun tak apa. Hanya katakan tadi, cikgu saya baru senarai satu baris. Lepas tu saya sudah berhenti. Saya ingat sudah cukup. Tapi bila saya jumlah, alamak baru 121. Tak cukup. So apa kena buat? Tak apalah, kita senarai lebih sikit. Lepas tu kita sambung buat. So itu maksudnya teknik senaraikan. Okey, ada masalah untuk soalan 5 ni? Tak ada. Tak ada. So kita tengok soalan 6 ya. Okey, soalan 6 ini cikgu tinggikan level lagi. Kejap. Okey, alamat. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Okey. Cikgu kata cikgu tinggikan level dia sebab kalau kamu tengok soalan 6, nampak tak istilah janjang, sebutan, hasil tambah? Ada tak istilah tu? Tak ada. Tak ada. Itu yang cikgu kata soalan yang jenis tahap lebih tinggi, di mana dalam tajuk ini memang sangat popular soalan-soalan jenis ini. Cikgu tidak mampu senaraikan semua kemungkinan yang ada. So kamu gunakan pengetahuan kamu, lepas tu cuba kaitkan dengan janjang. So bila soalan bercerita macam ini, sangat pentingnya kamu kena dapat 3 sebutan dulu. Sebab daripada 3 sebutan ini, baru kamu boleh buat keputusan. Cikgu, ini JA. Cikgu, ini JG. Okay? Ini prinsip yang sangat penting kamu kena pegang. Bila kamu dapat soalan yang bercerita macam ini, dia tak macam soalan 5 tadi. Soalan 5 tadi, cikgu cakap, ini janjang geometri. Ataupun soalan contoh-contoh sebelum ini, cikgu cakap, ini janjang aritmetik. Ini janjang geometri. So kalau dia jenis cakap macam ini, kita sangat jelas. Okey, nanti saya nak pakai rumus JA. Ini saya nak pakai rumus JG. Tapi kalau soalan 6 ini, dia tak pakai tips. Itu JA ke JG. So kamu kena fikirkan, itu ke JA, JG. Kalau kamu salah tentukan dia, habis satu soalan macam ini. Dan biasanya soalan ini markah dia tinggi. Markah dia adalah sampai 5, 6 markah. Tinggi markah dia. So, macam mana kita nak dapat 3 sebutan ini? So, mula-mula kamu lupakan semua yang awak belajar sebelum ni yang berkaitan dengan janjang. Macam kita tak tahu janjang. Kita buat macam budak sekolah rendah. So, kita akan dapat 3 sebutan. So, apa yang kita akan nampak di sini? Okey, kita ada tahun. Tahun 2009. Waktu itu, kita ada 80,000. Apa itu 80,000?
Apa itu 80,000? Okey. Dia mewakili apa? Dia A ke tak A kita nanti tengok. Cikgu kata sekarang kita lupakan dulu janjang. 80,000 ini sebenarnya ialah apa? Harga kereta. Harga kereta. So ini ialah harga kereta. Okey. Salah tulis. Okey, kita lupakan dulu cerita janjang dulu Okey, ini ialah harga kereta. So seterusnya, okay, dia kata harga kereta akan turun sebanyak 10% setiap tahun. So itu cerita dia. Maksudnya pada 2010 harga dia sudah turun 10%. So macam mana nak kira? Gunakan pengetahuan awak belajar di sekolah rendah. Turun 10%. So macam nak kira? Tak ada kaitan dengan janjang. Lupakan janjang awak Okey. Tolak. Kita tolak apa? 10%. Tolak 10%. So adakah saya buat 80? Alamak, kenapa susah nak tulis? Adakah saya buat 80,000 tolak 10. So 79990 macam ni. Okey. Cara dia sepatutnya 10%. Okey. Kita bagi seorang cakap sebab ada pertindihan masa. Siapa yang cakap? Saya tak nampak. Okey. Cikgu nampak yang keluar di tepi tu Sarina siapa dia nama ibu awak. Sarina tu. Okey. Okey, macam mana? 10% darab 80,000. Semula? 10 okey, 10% darab 80,000. Jawapan? Dah dapat 8,000 kan? Dapat 8,000. Itu tolak dengan 80,000. Lepas tu apa tolak apa? 80,000 tolak 80,000 tolak dia 80,000 tolak 8,000. Jawapan? 7,2,0,0. Betul? Betul? Betul. Cikgu buat menu ni. Salah kira cakap ya. Janganlah kita buat habis baru kata cikgu salah kira. Menangis cikgu ni. Okey. Ada orang dia jenis ini kan diam-diam. Ada banyak masalah. Cikgu sudah salah. Tak nak cakap. Sebab cikgu dulu pun macam tu. Habis cikgu tulis satu whiteboard baru nak cakap. Cikgu kenapa ini? Baris pertama. Marah cikgu tu. Okey. Okey, kita sambung lagi. Tahun yang seterusnya. Macam cikgu kata. Kita mesti dapat tiga sebutan dulu baru kita boleh buat keputusan. Ini JA ke JG. So kita tengok cerita 2011. So macam mana cikgu nak kira harga kereta pada 2011? Kita sudah tahu pada tahun 2009 ialah 80,000, 2010 ialah 72,000. So sekarang saya nak bilang 2011. Macam mana saya nak kira? Tolak 10% lagi. Kita tolak 10. Tolak berapa? 10% lagi. Tolak 10% lagi. So 10% itu macam mana kita nak kira? Sama macam tadi. Sama dengan macam 8,000. Ya ke? Tak. Kena Dia kata harga 72,000. kereta sebanyak 10% setiap tahun. Maksudnya bila sampai 2011, dia turun 10% daripada 80,000 ke daripada 72,000? 72,000. So logiknya kita akan buat 10% kali 2,000. Mungkin ke ini juga 8,000? Tak. Mungkin kan? Itu yang cikgu kata kamu jangan cepat. Tadi sebutan kedua macam mana kamu cari, sekarang pun kamu cari. Jangan cepat-cepat buat keputusan. Cikgu sama. Kalau kamu cepat-cepat kata sama, awak terlalu cepat nak buat keputusan itu JA ke JG. So bila kita nak buat cerita pada tahun 2011,
kita akan buat semula. Okey, turun 10%. Tadi saya macam mana buat, sekarang pun itulah cara saya buat. So kita pun kira dapat 7200. So lepas itu 72,000 kan? 72,000 tolak 7,200. Okey, kira untuk cikgu berapa? 64800. 648. Nanti Kosong. ada orang baca 6 susah. Okey. Okey. So kita dapat 64800. So sudah dapat 3 sebutan. Bila kamu sudah dapat 3 sebutan, sekarang baru kamu boleh fikir ini JA ke JG? JG. Okay, ada orang rasa cikgu JG. Sebenarnya tak payah pula duduk situ 5 minit. JA ke JG? JA ke JG? Faham tak? Kalau kamu rasa cikgu gerak hati saya ialah JG, tak apa. Tak pasti kita semak. So kita tahu kalau dia ialah JG. Okay? Kita rasa tak pasti lagi. Kalau dia ialah JG, kita nak tahu kita rasa ni betul ke salah. Kamu sudah belajar kan kalau dia JG, dia mesti ada nisbah sepunya yang sama. So cuba ambil 2 sebutan yang berturutan. Okey, mula-mula kita ambil 80,000 dengan 72,000. Kemudian ambil yang belakang ini, bahagi yang depan ini. Dapat berapa? 0.9. 0.9. Jangan happy. Oh cikgu, sudah. Kamu baru semak 1. So sekarang kita kena semak kedua dan ketiga juga. Kita ambil 72,000 dengan 64800. Buat kerja tadi. Ambil yang belakang, bahagi dengan yang depan. Boleh tak dapat 0.9? Boleh tak? Dapat. Kalau dapat, yalah yang kamu teka itu ini ialah JG. Faham Jangan terlalu cepat buat keputusan. Kalau kamu rasa, cikgu, saya tak terfikir JG, saya tadi terfikir JA lah cikgu. Tak apa. Kalau katakan ada orang terfikir JA tadi. Okey, tak apa. Cuba ambil. Okey, cikgu tukar warna. Katakan orang yang fikir, orang yang fikir JA punya. Cuba kamu ambil nombor ini. JA, kita tolak. Kamu dapat berapa? Belakang tolak depan jangan terbalik. Dapat berapa? 8,000. Positif ke negatif? Negatif. Sebut negatif 8,000. So lepas tu kamu ambil lagi sebutan kedua dan ketiga. Dan sekali lagi, yang belakang ini tolak depan. Boleh tak kamu dapat negatif 8,000? So kamu tahulah dia bukan JA. Faham? So tak payah risau. Cikgu, kenapa kawan tahu itu JA? Saya tak tahu pun. Tak tahu, kita pergi cek lah. Kita ambil saja 2 sebutan yang berturutan itu, kita cek. Kalau dia boleh jadi, jadilah. Kalau dia tak boleh jadi, maksudnya yang kita teka itu salah. Tak ada masalah. Susah nak padu. Boleh So selepas kamu checking dengan ini, maka kita boleh buat keputusan sudah. Ini ialah satu janjan geometri di mana kita tahu A kita ialah 80,000 dan nisbah sepunya kita tadi berapa? 0.9. Boleh? Okey, sekarang kita baru nak jawab soalan. Soalan tanya, bila harga kereta akan kurang daripada 30,000 pada kali pertama? So soalan saya, untuk siapa yang nak pakai rumus nanti cikgu akan ajar teknik senarai, jauh-jauh lebih senang. Tapi cikgu terangkan juga kaedah rumus So cikgu nak tanya kamu, ini soalan tanya TN ke SN? TN. Sebab yang ditanya oleh dia harga kereta. Kalau kamu tengok tadi, harga kereta.
Nah, itu sebenarnya tadi kenapa cikgu tanya apa maksud 80,000. Sebab dia penting untuk kamu fikirkan apakah tindakan seterusnya. So, kita kata, okay, kurang daripada 30,000. Maksudnya TN kita 30,000. Maksudnya? Kurang daripada. Lebih Ke tak kecil. samaan. Ada sama dengan tak? Tak ada. Tak ada. Sebab kalau kurang maksudnya tak boleh 30,000. Okey, rumus apa nak pakai? Rumus TN. R. AR punya. Okey, betul. Rumus ini. A, N tolak 1. A tahu tak? Tahu. 80,000. A tahu tak? 0.9. 0.9. N tak tahu kan? Tolak 1. Kurang daripada 30,000. Okey, hampir tak muat. Okey. So, sebab sini lepek kecil nak minta tolong kalkulator tak boleh. Buat menu. Okey, macam mana? Nak kembangkan ke nak pindah? Pindah. Pindah. Kembangkan ini sebenarnya tak boleh kembang. Sebab macam tadi cikgu saya terangkan, 80,000 ni tak boleh darab dengan 0.9 sebab 0.9 ada kuasa. So sebenarnya kita tak ada pilihan. Kita hanya boleh buat kerja pindah. So kita ada 0.9 M tolak 1. So 80,000 pindah ke sebelah kanan jadi apa? Tanpa tolak darab bahagi? Tolak. Apa hubungan mereka? Bagi. Darab. So pindah sana bahagi. So cuba tekan kalkulator 30,000 bahagi 80,000. 0.375. Kita dapat 0.375. Kalau siapa nak bagi saya pecahan 38 pun boleh. Okey, soalan saya. Simbol ubah tak? Kerja kamu tadi ialah bagi 80,000. Tak sebab 80,000 itu positif. So tak payah ubah. So masih lebih. Okay, sekali lagi soalan ini kalau nak sambung buat sepatutnya kita gunakan 44. Tapi kita boleh buat manual. Macam tadi juga. Okay. Tolak 1 kita nak pindah tak boleh. Tak apalah. Kita cuba cari apakah N tolak 1 yang sesuai. Kejap. Okay, kita cuba cari apakah N tolak 1 yang sesuai. Okay, cuba kita sama-sama 0.9. Okay, nak kuasa berapa? Bagilah 6. 6. Kita cuba 6. Kalau 6 dapat 0.531. Sudah kurang? Belum. Belum. Okay, test. So, kita kena test nombor kecil sikit kot. Test nombor besar. Tak tahu? Cuba. Kita test nombor, nak test nombor kecil kot. Okay, tak apa. Kita tengok ini ya. Okay, mana nak complain lagi. Aku complain tepi sini ya. Kejap. Kuasa 10. Kejap. Okay ya. So, macam tadi kita cuba 0.96. Kita dapat jawapan 0.531. Bukan lebih kecil kan? So, sekarang kamu nak cuba 0.9 kuasa berapa? Kuasa 3. Ain, okay. Ain cakap berapa? Ain main syarat 4K1. You nak cuba apa? Kuasa. Apa-apa, tak apa. You nak cuba nombor lebih besar kan nombor lebih kecil sikit daripada 6? Kecil. Tak apa-apa. Kecil. Okay, berapa nombor tu? 3. 3. Okay. Kalau saya cuba kuasa 3. Kita cuba 0.9 kuasa 3. Kita dapat 0.729. Adakah nombor itu lebih kecil daripada 0.375? Tak. Kalau kamu tengok sekali lagi, kamu perasan tak? Tadi Ain tu cuba, cikgu nak lagi kecil, logiknya kita buatlah nombor lagi kecil kan? So itu sebabnya dia pilih 3. Tapi kalau kamu tengok betul-betul, sebenarnya kalau lagi kecil nombor kamu pilih, nombor yang kamu kira keluar tu makin besar. Besar. So tak sesuai kita fikir nombor kecil. Kita mesti fikir nombor lebih besar daripada 6. Okey, Ain cuba lagi satu nombor. Apa-apa, jangan risau. Salah kita cuba lagi.
Berapa? Kuasa 9. Kita dia nak besar. Kuasa 9. Okey, kita tak apa. 0.9 kuasa 9. Kita tapak 0.387. Nak sampai sudah tapi belum lagi kan? Betul tak? Kita nak 375, dia 387. Tekat-tekat lah. So, cikgu kena cuba lagi. 10 teacher. 9 kuasa 10 teacher. 10. Bila Kuasa sudah 10. sangat dekat, kamu jangan cuba lompat besar macam tadi 0.6 lompat kepada 0.9. Sebab tadi agak jauh sikit boleh lah. Tapi kalau sudah rapat-rapat kita slow sikit. Jangan cepat sangat. Okay, 0.9 kuasa 10. Kita tapak sudah. 0.3487. So kalau kamu tengok sini, 10 lupa tulis. Kalau kuasa 9 saya dapat 0.387. Kalau kuasa 10 saya dapat 0.3487. So apakah nilai M tolak 1 yang sesuai? 9 ke 10? 11. 11. 11 lagi. Bukan. Ya tengok. Kuasa 9 kita dapat 0.387. Ini. Okey, highlight tumpukan kepada tempat ini ya nanti. Okey, tumpukan kepada tempat ini. Okey, bila dia kuasa 9 dia 0.387. Bila dia kuasa 10 dia 0.3487. Kita nak kurang daripada 0.375. Siapa yang kurang pada Kuasa 10. kuasa 10. So maksudnya M tolak 1 kita kuasa 10. Ia kuasa 10. Boleh tak? Boleh faham maksudnya? Okay. So kalau M tolak 1 sama dengan 10, M itu berapa? 11. Itu kiraan kita. Tapi kalau kamu tengok soalan tanya bila? Bila harga kereta itu kurang daripada 30,000? Takkanlah N sama dengan 11. Masa tak jawab soalan saya kan? Cikgu tanya bila? N sama dengan 11. So kamu kena pakai jari kamu lah. Pakai jari kamu. Bilang. Tahun pertama 2009. Tahun kedua 2010. Tahun ketiga 2011. Bilang sampai 11 tahun. N 11. 2000. Kamu nampak tangan saya? 19. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bila? Tahun 2019. Boleh. Itulah pakai teknik kaedah rumus. Tapi kalau kamu tanya saya, cikgu sendiri pun dah suka ini. Lagi lambat bagi saya. Lagi lambat dan pandai benda kena fikir. Okey, siapa kalau tak faham kaedah ini, jangan susah hati sangat. Sekarang kita akan ajar pakai teknik senarai. Okey, cikgu padam benda yang tak pakai. Okey, ini tak pakai sebab kita tak pakai rumus. Okey, simpan jawapan saja. Ini semua tak pakai lah. Okey. So yang perlu pakai ini saja. So siapa yang gunakan kaedah ini kaedah senarai. So kerja macam tadi juga. Mula-mula kamu kena tahu 2009 berapa, 2010 berapa, 2011 berapa. Gunakan waktu cara bila kamu cari ini, seolah-olah kamu tak tahu tentang janjan. Kamu kira macam biasa, macam budak tahun 6. Darjah 6. Tahun 6 pula. Darjah 6. Dia buat macam mana, kamu pun buat macam mana. Okay, sudah ada 3 sebutan. Macam tadi, kita ceklah. Itu JG ke JA. Lepas tu, kalau JG, apakah A, apakah A. Okay, macam mana nak pakai teknik senarai. Okay. Cikgu sikit ya sebab tak ada. Cikgu padam benda yang tak pakai sikit sebab ruangan tak cukup ini. Okey. Okey. So di sini kita ada
Okey, 72000. Kemudian 2011 saya ada 64800. Boleh? Dalam exam awak memang kena tunjukkanlah macam mana awak dapat nombor-nombor ini. Sekarang sebab cikgu ruangan tak cukup baru cikgu buat pendek macam ini ya. Okey. So ini tadi yang kita sudah kira punya. So kita sambung kira. Ingat lagi tak teknik kalkulator yang cikgu ajar kamu tu? Macam nak tekan kalkulator? Kamu tekan okay, 80,000. Sebenarnya kamu nak mula dengan sebutan ketiga pun boleh. Tapi cikgu galakkan kamu mula dengan sebutan pertama sebab apa? Boleh double check jawapan. So kamu mula dengan sebutan pertama 80,000. Okay, sama dengan lepas tu Darab darab 0.9. So bila kamu tekan sama dengan kamu dapat 72000. Tekan lagi sama dengan dapat 64800. Kita sangat pastilah apa yang kita buat betul. Lepas tu kita sambung. Cikgu tulis, kamu cek dia. So pandai-pandailah letak kalkulator di sebelah kiri, kertas kita di sebelah kanan. Tekan tulis, tekan tulis. 58320. Tekan tulis. 52488. Tekan lagi tulis. Okey, sudah nombor perpuluhan. 47239. Tekan lagi. Okey. 42512.28. Tekan lagi. 38263 point. Okey, soalan ini berkaitan dengan RM, duit. So berapa tempat perpuluhan? 2. So, walaupun kali ini, kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat 752 kan? Tapi kamu tulis 75 mencukupi. Sebab ini melibatkan duit. So, okay. Walaupun saya sudah tak cukup lah. Saya berhenti kejap. Cukup ke saya tulis? Soalan kata dia nak kurang daripada 30,000. Adakah harga kereta saya sudah kurang daripada 30,000? Tak. Oh, maksudnya saya kena sambung buat. Mana tempat cikgu nak buat lagi? Okay. Okay, putus. Putus. Okay. Okay, kecilnya lah. Kecil. Okay, sambung. Okay, cikgu akan sambung tulis. Bila cukup, suruh saya berhenti ya. 34437.37. 33093.64. 27894.2. So ingat buat pundakan ya. So 28 sama dengan 251. Oh sudah kan? Okey. Saya ingat orang tak nak suruh saya berhenti ni. Okey. So sebenarnya tadi saya berhenti, cikgu saya lebih satu. Tak ada orang suruh saya berhenti. Okey. So kita sebenarnya sampai sini mencukupi. Sampai sini mencukupi. Sampai sini mencukupi. Sebab ini sudah pertama kali kurang daripada 30,000. Kalau 25 itu sudah kali kedua dia kurang daripada 25,000. 30,000. Boleh ya? Tapi soalan tanya bila. So kamu janganlah senarai macam ini kepada saya. Lepas tu jawapan di mana? So soalan tanya bila, so kita kena tulis balik tahun dia. Sebab tadi cikgu sibuk tulis harga kereta, cikgu tak tulis tahun dia. So kamu kena tulis tahun balik. Yang kita tak cukup ini. Ini 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Tadi kenapa cikgu silap? 18. Teacher, 2011 ada 2. Oh, okay. Thank you. Itulah salah saya. 12. Kenapa tak cakap awal? Sudah habis tulis baru nak cakap. Itulah saya selalu kata. Nampak salah cepat-cepat potong cikgu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So sama juga jawapan kita tahun 2019. Tapi kamu akan rasa teknik senarai ini lebih senang kan?
Lepas tu kita boleh tangkap maksud dia. So kalau kamu tanya saya, cikgu memang kata, kalau soalan yang kita boleh senarai, tak payah nak tunjuk hebat apa TNSN tu. Letak tepi lah TNSN tu. Kita pakai teknik ini. Jauh lebih cepat dan lebih senang sebenarnya. Tapi kamu kena pandai pakai kalkulator. Kalau tidak macam tadi tu pergi setiap kali pergi buat 64800 kali 0.9. Apa? 58320 kali 0.9. Penatlah kalau macam tu. Kalau pakai teknik yang cikgu sama dengan tu, okey. Masa dia pendek aja. Okey? Boleh ya? So inilah contoh ke-6. So masa saya tinggal 2 minit. Kita cuba tengok latihan hari ini ya. Iaitu semalam punya jauh pergi sudah. Sorry. 5.3. Malam buat soalan 5 kan? Okey, sekarang buat soalan 6 ini. Cuba baca soalan, rasa perlu saya terangkan ke? Okey je, soalan 6. Sebutan 9 ialah 4 tambah 5P. Hasil tambah 4 sebutan ialah 7P tolak 10. Lepas tu dia kata beza sepunya ialah 5. Cari nilai P. Rasa boleh buat? Boleh. Boleh ya, cubalah. Tak jadi nanti besok cikgu boleh terangkan. Okey, soalan 7. Yang soalan ini cikgu sudah bagi 3 sebutan pertama itu kan. So kalau siapa tak nak gunakan rumus, kamu nak gunakan senaraikan, cikgu benarkan Boleh ya? Okey. Kalau soalan 8 macam semalam, simple je lah. Okey, terpulanglah. Ini mesti gunakan rumus lah, tak boleh pakai senarai sebab tak mampu senaraikan kan. Okey, soalan 9. Okey, soalan 9 kita boleh senaraikan. So terpulang kepada kamu. Kamu nak pakai rumus pun boleh, kamu nak senarai pun boleh. Boleh So kalau kamu tengok soalan 9, soalan 7, kalau siapa tak nak gunakan rumus, kamu nak pakai teknik senarai, boleh ya. Okey. Tapi kalau soalan 6, itu sorry lah ya, kena rumus. Soalan 8 pun mesti gunakan rumus, tanpa rumus tak boleh buat. Soalan 10. Ya, soalan 10 pun gunakan rumus. Okey? Tapi selepas kamu dapat jawapan A ni, nak buat jawapan B ni, kalau kamu nak pakai senarai sudah boleh. Kamu sudah ada sebutan pertama dan beza sepunya. Boleh ya? So ini cikgu tips yang cikgu bagi kepada kamu lah. So kerja hari ini ialah buat latihan ini. Bukan muka surat 8 ialah muka surat 6. Kamu jangan salah tengok bawah itu sebab cikgu tadi buat banyak space di atas itu. So bukan muka surat 8 muka surat 6. Kamu buat latihan 5.3. Soalan 6 sampai 10. Macam hari ini juga cikgu akan bagi jawapan. Okey, so sebab soalan ini ada langkah-langkah penyelesaian. So kalau kamu dapat jawapan yang salah, kamu tangkap dalam WhatsApp bagi saya lah. Besok bila ada kelas. Dan cikgu akan, kalau sikit cikgu terangkan semua, kalau banyak cikgu akan pilih 1-2 orang untuk terangkan masalah kamu. Boleh ya? So kelas kita hari ini sampai sini. Okey. Sekejap ya.